Fakta dia, adakah Islam teroris? Kita tengok di kampung-kampung, kalau siapa tinggal, saya dulu kecil-kecil dulu tinggal di Sabak Bernam, di kampung Sungai Tawar. Saya ingat lebih kurang penduduk kampung saya tu mungkin dalam 200 penduduk itulah, 200 ke 300 penduduk. Majoriti Muslim, 99.99% adalah Islam. Ada satu je keluarga bukan Islam, Cina. Dia boleh hidup di situ, dia boleh hidup mewah, paling kaya sekali, dalam keadaan aman. Dia menguasai ekonomi, boleh hidup selamat. Itulah orang Islam. Orang bukan Islam boleh hidup selamat walaupun nanti di mana-mana negara Islam, dapat perlindungan. Tetapi sebaliknya, orang Islam di beberapa negara seperti Myanmar sekarang ni ditindas, dizalimi. Kerana apa? Kerana mereka Islam, bukan sebab lain. Ang Sui pernah ditanya oleh sahabat saya Cik Azmi daripada rakan NGO MAPDIM di satu persidangan bangsa-bangsa bersatu, ditanya kenapa Myanmar ni, tentera Myanmar ni membunuh orang Rohingya. Ang Sui tak jawab. Dalam beberapa minit tanya lagi, kenapa tentera Myanmar membunuh orang Rohingya? Apa jawapan Ang Sui? Because they are Muslim. Because they are Muslim. Tapi dikatakan Islam ni pengganas, dimomokkan Islam ni pengganas. Cuba tengok fakta. Mao Zedong atau Mao Zedong, China, dia telah membunuh lebih kurang 12 juta orang telah mati dalam zaman pemerintahannya. Tak ada pula dikata Buddha je pengganas ataupun komunis pengganas. Yang dikata Islam juga pengganas. Lagi apa? Stalin sama juga, berapa belasan juta dalam Stalin. Kemudian apa? Mussolini di Itali, lebih kurang 400,000 mati dibunuh. Hitler pun bukan Islam. Tapi yang dikatakan, tapi Islam juga itulah dengkinya mereka terhadap umat Islam. Adakah Allah tidak tahu benda ni? Maha suci Allah, Maha Allah yang Maha mengetahui, dia tahu. Tetapi apa Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 178, dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahawa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Allah tangguhkan, Allah bagi istidraj kepada mereka, seolah-olah mereka ni kuat. Tapi nanti di akhirat tidak akan lepas mereka, dalam surah ayat Al-Kahfi ayat 58. Bagi mereka ada waktu yang tertentu yang mereka sekali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Allah akan punish mereka, severely punishment, dan mereka tidak dapat lari. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam ni apa tugas kita? Apa tugas kita bila menghadapi macam ini? Sebagaimana disebut di akhir zaman nanti, Nabi kata dah sebut dah 1400 tahun lebih yang lalu, dia kata ialah sebagaimana umat Islam sebagaimana hidangan, dan dikelilingi orang yang lapar untuk memakan hidangan tersebut. Pada waktu tersebut sahabat tanya, adakah waktu tersebut umat Islam ni sedikit? Nabi kata ramai, tetapi mereka adalah seperti buih di lautan terumbang-ambing, dan Allah telah cabut kegerunan di atas orang-orang kafir terhadap orang Islam. Sebab itu mereka berani. Dia boleh post dia boleh ambil gambar selfie, boleh ambil wifi pemerintah, dia ambil gambar tu, dia post dalam YouTube. Kita tak boleh buat apa. Banding dengan dulu zaman Khalifah Mu'tasim, bagaimana seorang Islam muslimah dihina, dibuka auratnya, Khalifah Mu'tasim menghantar balik tentera. Tapi sekarang tidak ada. Sebab itu, dan Nabi sebut lagi, kerana apa? Kerana umat Islam ada penyakit wahan. Apa dia penyakit wahan? Iaitu cinta dunia dan takutkan mati. Na'udzubillah, kita tak mau penyakit ni. Kita nakkan orang yang cinta akhirat dan tidak takut kepada mati.
Kita gunakan dunia ni sebagai alat untuk kita berjaya di akhirat, untuk alat kita mendapat syurga Allah SWT. Dunia ini bukan matlamat kita. Dunia ini di tangan kita. Kita kawal dunia ini. Kita tidak letak dunia itu di hati kita. Ya. Dan apa ada hikmah sebenarnya Allah jadikan kenapa begini? Kenapa di Syria orang terpaksa jadi pelarian? 4.5 juta pelarian daripada Syria keluar dari negara mereka. Yang dibunuh tak tahu dah jumlah dia. Mudah-mudahan mereka dapat syahid. 4.5 juta. Jadi sebagian besarnya ada di mana? Di Eropah. Kita tidak sangka rupa-rupanya dulu susah Islam ni tak nak berkembang di Eropah. Sekarang ni dengan pelarian Syria ni membanjiri Eropah, dah berkembang. Banyaklah penambahan penduduk secara mendadak orang Islam di Eropah. Antaranya di Jerman. Jerman memang dah pesat di pembangunan dia punya perkembangan Islam. Bila masuk lagi orang Syria ni lebih pesat lagi. Di Hamburg sendiri ada lebih kurang 8 masjid. Dan sekarang ni pula mereka nak beli satu gereja untuk diubah menjadi masjid. Itulah dia perkembangan. Itulah antara kebaikan-kebaikan yang Allah saja yang tahu dan ilmu Allah SWT. Dan Aleppo baru-baru ini dalam 2 minggu lepas serangan besar-besaran di Aleppo. Rupanya di akhir ada disebut dalam sebuah hadis yang maksud di akhir zaman akan berlaku perangan besar di Dabik, D-A-B-I-Q, Dabik. Dabik ni ialah rupa-rupanya adalah satu tempat di Aleppo. Itulah Allah telah mentakdirkan benda ini berlaku. Sebab tu kita umat Islam, kita kena redha lah. Tapi bukan setakat kita duduk, kita kena ada peranan kita sebagai umat Islam. Barang siapa yang memberi pakaian, menyediakan pakaian kepada orang berjihad, dia akan dapat pahala berjihad di jalan Allah. Barang siapa memberi makanan kepada orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan dapat pahala berjihad di jalan Allah. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestin, di Syria, dia sanggup untuk menyerahkan jiwa dia, nyawa dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita, kalau kita tak mampu, kita ada alternatif dia, iaitu apa? Allah sebut orang yang berjihad dengan harta dan jiwa dia. Disebut harta dulu, nak katakan bahawa harta ini juga penting. Harta disebut sebelum jiwa. Maksudnya nak berdepan dengan musuh Allah ni, orang-orang Palestin, orang Syria, orang Rohingya, dia perlu ada kelengkapan. Kena ada makanan, kena ada pakaian, kena ada orang yang tengok anak-anak mereka. Kalau dia mati nanti siapa nak membela anak-anak yatim? Sebab tu kita Muslim Kain menyediakan platform untuk menjaga anak-anaknya. Di Syria umpamanya kita jaga lebih kurang 1,500 anak-anak dan anak-anak pelarian, dan sebagian besar mereka adalah anak-anak yatim. Siapa yang membantu anak yatim nanti di akhirat dia akan duduk di sebelahnya. Dia sebut di antara dua jari. Kita berapat dengan Nabi SAW, orang yang membela dan menjaga anak yatim. Sebab itu kita membuka peluang untuk muslim-muslimat semua bersama-sama kami untuk membela mereka, dan kita juga jemput siapa yang berkelapangan, kita boleh ajak ikut kami ke misi kami. Yang terdekat ni mungkin tak sempat, insyaAllah pada 25 hari bulan akan ada tim pergi ke Aleppo. Lebih kurang dalam 20 orang, 5 daripada adalah doktor pakar, doktor daripada Prince Court, daripada Darul Ehsan Medical Center, daripada Senawan Medical Center. Dan mereka sanggup ambil cuti 10 hari semata-mata kenapa? Nak membantu saudara-saudara kita. Kita kena cintai. Hendaklah kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan orang yang tidak mengambil berat hal ehwal saudara-saudara kita yang lain, mereka bukanlah di kalangan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita kena ambil berat dan kita kena bantu mereka. Di Syria sudah jadi padang jarak, padang terkukuh. Antaranya di Aleppo. Aleppo sudah jadi ghost city, ghost city.
Alhamdulillah kita adalah antara NGO yang pertama untuk membawa mereka keluar daripada Aleppo ke Turki. Nah, sahabat-sahabat kita dari Muslim Care Syria. Baju dia sama macam baju yang saya pakai. Jadi kanak-kanak yang ada itu kita bawa, kita letak mereka ke sekolah-sekolah kita. Yang mungkin sebelumnya tahu, kita ada 5 sekolah di sempadan Turki Syria. Dan sekolah ni sangat penting. Orang tak mahu selalu buat sekolah sebab mahal. Kos dia tinggi, memanglah tinggi sekolah, nak bayar gaji guru, nak bayar bil elektrik, bil air, maintenance dia semua tinggi kos. Tapi kalau kita buat ni, NGO lain buat. NGO apa? World Help, Oxfam, Christian Aid. NGO Christian buat. Yang Islam hampir-hampir tak ada. Sebab tu kita cuba nak ambil alih sedikit, usaha sedikit, buat usaha sedikit usaha. Mudah-mudahan Allah akan perkirakan dia sebagai satu amal soleh kepada muslimin semua. Sebab apa? Saya tahu penyumbang yang ramai adalah daripada Petronas, kaki tangan Petronas. Dan kita tengok sekolah mungkin satu sekolah kita yang kita ada di sana. Ini di luar di Kemboja ada di Kemboja kita ada, ini cerita sekolah apa ni. Di Kemboja ada 2 pusat Islam kita, satu di Kampung Cham, satu lagi di Kampung Chenang. Di Kampung Cham ni ada 2 sekolah. Satu sekolah yang telah dibuka ni dan satu lagi dalam pembinaan. Ini insya-Allah PMA Kertih bersudi untuk menaja PMA, dulu PMO, Peninsula Management Officer. Sekarang dia akan taja kos dia lebih kurang $100,000. Ini Japan, Toyama Muslim Center, Bahawa Muslim Care juga. Ini di Poland, ada sebagian pada staf yang dah ziarah ni pusat Islam di Warsaw, Poland. Ini yang sekali di Syria. Di Syria kita ada 5 kelas. Ini adalah salah satu sekolah yang kita ada. Dan alhamdulillah dapat pengiktirafan daripada UNICEF, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau tengok di sini, ini di sekolah cantik kat panjang. Dan laman ni sekarang kita dah buat masjid sementara. Jadi semua pelajar-pelajar dan guru-guru wajib untuk sembahyang solat berjemaah. Inilah sekolah yang kita ada dan mudah-mudahan dapat teruskan kita punya perjuangan ni supaya dapat menyelamatkan akidah mereka. Dan insya-Allah misi kita ni akan berterusan. Muslim Care Syria, dia from time to time dia masuk keluar. Memang sekarang dia berada di lapangan. Nanti Syam akan tunjuk satu video yang kita ada hantar 1 kontena baju-baju sejuk dan juga peralatan sekolah kepada mereka. Alhamdulillah itu juga sumbangan daripada muslimin semua. Dan untuk misi Rohingya, kita akan menghantar satu tim bersama gabungan NGO Malaysia, lebih kurang 200 orang pada sepatutnya hari ini belayar sepatutnya. Tapi ada sebab-sebab tertentu tidak ada pihak ditangguhkan ke hujung bulan. Misi ini menggunakan kapal daripada Port Klang sehingga Arakan di Jangkrik. Itu kita punya plan pertama lah, plan A.
inilah satu misi yang tak punya. Sebab sekarang pun kerajaan Myanmar dah memberi amaran. So mintakan doa lah. InsyaAllah saya dalam one of the team members lah yang akan berada dalam kapal tersebut. Inilah kita punya flotilla yang kedua. Flotilla kita yang pertama ialah pada tahun 2010. Kalau ingat, menggunakan Mawi Marmara. Muslim Care terlibat dan ada wakil Muslim Care, di mana pada waktu tersebut 9 orang telah gugur syahid, ditembak mati di dalam kapal tersebut. Jadi ini adalah satu kerja yang serius dan minta sokongan, doa dan support daripada Muslim-Muslim semua. Dan insyaAllah saya akan melayar, kami akan melayar pada 31 ni jangka. Doakan agar selamat pergi dan selamat kali dan dapat berjumpa lagi. Ini ada sedikit yang saya ceritakan. Dan sebelum itu saya nak tunjuk apa berlaku di Gaza juga. Gaza ni, walaupun kita bagi bantuan, tapi ada tak cukup juga. Maksudnya ada lagi yang masih mati kesejukan. Tengok video ni. Dia tak tengok keadaan rumah dia. صحينا من النوم لقيناه مثلج وازرق ازرق ومن السقعه فيش حرمات فيش غطا عنا فرشين خرقت حصيره ممسوحه ولا في غطا ولا في دفا ولا في حاجه متغطى فيها يما ووضع ابوك تعبان تحت السفل والبلد ولا صحينا من النوم لقيناه ازرق ازرق من قله الغطا ومن السقعه يا عمي ولا فراش ولا حاجه ولا البيت قدامك مكشوف وشوفوا كيف. Dan di Syria mungkin kalau dah tengok video ni memang video yang real lah. Bagaimana makan kerak-kerak nasi, berebut kerak nasi. Yang ada berlaku dan itu tim kita yang dapat masuk ya, bagaimana nak terpaksa lalu lorong tikus menyeberangi ni sepadan Turki, sana Syria. Dalam berapa meter tapi kena naik ni lah. Dan ni yang baju putih ni kita punya sahabat ni, baju putih ni telah gugur syahid. Dr. Bashar nama dia, kerana kena bom. Itulah tugas-tugas kita ni bukan mudah. Kita minta pertolongan Allah SWT agar diselamatkan. Selamat di dunia dan insyaAllah kita akan selamat di akhirat. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Cik Syam untuk menceritakan mengenai Rohingya. Beliau baru balik daripada misi bantuan ke Teknaf dan beliau juga telah sebelum berlakunya serangan besar-besaran di Rohingya di Myanmar, beliau sempat masuk pada awal tahun lepas dan mungkin beliau boleh cerita sikit. Sekian Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan, terima kasih. Ini rasanya saya kali ketiga dah sampai di sini bagi sedikit perkongsian
Sebelum ni saya berkongsi pasal Rohiyah juga, tapi sebelum ada kekacauan lah. So, kali ni saya lebih slot 20 minit insyaAllah untuk bagi tuan-tuan perkongsian sikit, sebab saya baru je sampai dari Bangladesh, sempadan Myanmar, di mana ribuan pelarian menyeberangi untuk mendapatkan perlindungan, walaupun secara dasarnya kerajaan Bangladesh tidak memberi apa-apa kelulusan, tapi dia pejam sebelah mata lah, dia bagi masuk Rohiyah itu sendiri. Cerita saya tadi nak suruh saya tunjukkan sedikit winter clothes ni yang kita bagi ni. Ini sebagian musikal memberi pakaian sejuk pada pelarian Syria. Saya ni di Jordan, di Camp Jordan. Baik. Muslim ada projek besar pada 31 Januari untuk Rohiyah ni. Kita panggil Food Flotilla for Myanmar, yang digerakkan oleh MAPIM dan gabungan 20 NGO Malaysia, Indonesia, Thailand, Cambodia dan ada datang dari Turki, UK, banyaklah hijau. So itu kapal tu dah dikenal pasti, sekarang berlabuh di Pelabuhan Kemaman, dan Muslim Camp menghantar tiga wakil termasuk Tuan Haji untuk ke pada asalnya kami berbincang 2 bulan lepas untuk memberi satu awareness tentang apa yang terjadi pada masyarakat Rohiyah di sana. Tapi rasanya sekarang ni tak perlu dah. Semua orang ada dapat dalam WhatsApp group, dalam FB, dari Al Jazeera, semua kekacauan yang berlaku lah pada masyarakat Rohiyah. Tuan-tuan dah faham, Rohiyah ni dia ada banyak camp diarahkan tu sendiri. Jadi yang terkena ni sekarang ni di Maujung, di mana dia memang border dengan hujung Bangladesh. So apa yang terjadi pada 9 Oktober itu dah berlarutan sampai sekarang. Ribuan sudah lari ke Bangladesh, dan kita pun Muslim Care, kita pun sebab kami ada sedikit property lah dalam Arakan sendiri, sebuah sekolah. Okay, tuan-tuan kalau ingat, dulu saya ada tunjuk sebuah sekolah yang kami bina, dah siap, dah boleh pakai. Tetapi itu camp yang di tempat lain, di situ. Tak jauh juga daripada Maudung tu, tempat yang berlaku bencana ni. Tapi dia dalam keadaan berjaga-jaga lah. Anytime boleh kena strike. Tapi itu masih aman lagi lah, insyaAllah. So kita jalankan satu kempen sekapit beras di dalam kami punya FB. Tuan-tuan kalau ada follow Muslim Care punya FB akan dapat ini. Dan misi saya pada hujung bulan lepas, 31 Disember, 1 bulan ni saja. Okey, saya pergi ke kemah ni. Dia panggil Camp Pelarian Kutu Palung, Bangladesh. Jadi kita nak tengok, ini adalah satu camp yang dibenarkan oleh kerajaan Bangladesh. Dia ada 2 camp, satu nama Leda, satu nama Kutu Palung. Kutu Palung ni dia yang duduk sana dah bertahun dah. Rupanya daripada atas. Gambar ni gambar yang saya ambil sendirilah. Position dia macam ni. Saya datang daripada Dhaka, saya akan lepas tu saya terbang turun ke Chittagong. Di kawasan ni. Lepas tu daripada Chittagong saya pergi ke Cox's Bazar. Jalan darat 4 jam yang mencemaskan. Perjalanan yang mencemaskan sebabkan driver tu macam tak ada law lah dia bawa, ikut suka je lah. Dia janji dia lepas, tapi chemistry works.
Bila dia potong dengan keadaan yang berbahaya tu, orang yang datang dari depan akan memberi ruang. Tetapi tuan-tuan bayangkan kalau kereta kita kena potong daripada belakang awak, dia tekan horn sepanjang dia nak memotong kereta, memotong bas tu. Tu cara sana. Jadi kami tak boleh nak berehat. Kami beristighfar sepanjang 4 jam. Agak sedih. Itu caranya. Boleh kita consider macam uncivilized, tapi dah itu memang itulah dunia di sana. Bangladesh, India sama. Jadi kami pergi Cox's Bazar, ini kawasan ni. Cox's Bazar ni kira saya panggil Langkawi lah, tempat percutian. Dari Cox's Bazar di atas ni, saya turun ke bawah sampai ke Maudong ni punya area. Di sinilah kapal kami akan masuk dan akan landing di land port di sini, membawa lebih kurang targetnya 2,000 tan bahan-bahan makanan, pakaian dari semua yang sekarang sedang dikumpul di kontainer nasional Sungai Wei. Jadi ini luang punya tu, ini area. Ini gambarnya, ini gambar dari area view lah. Saya ambil daripada kawasan ni. So rupanya besar. Dalam ni ada sekitar 60,000, dah tinggal yang paling lama 26 tahun. Tanpa identiti. Kenapa? Kita kena tengok fakta Rohingya tu sebenarnya apa. Dia bermula lama dah. Tawan menawan. Lepas tu pergi ke Chittagong, balik ke Rohingya. General Aung San ni bapa Sui sebenarnya ni. Dia dibantu oleh pejuang Rohingya masa tu, tapi dia sendiri kena bunuh oleh rakyat dia. Okey. Jadi hilang autonomi itu kepada Rohingya. Dan mula wujud 1948 the Grand Plan by the Britain for Israelian punya kedudukan di serata dunia. Mula wujud Palestin, Israel di Palestin, mula wujud penarukan ke bahagian kawasan kita ni. Lepas tu ada presiden dia panggil bagi isytiar kewarganegaraan pun kena bunuh juga lah. Dan ini fakta-fakta dia, lebih kurang hilang 1982 kerajaan junta. Tuan-tuan kena faham, di dalam parlimen mereka ada 1 seat untuk tentera dan 1 seat untuk kami. Itu tak perlu dipertandingkan. So ini kerajaan dia orang. Dan mereka sekarang sebagai displaced people, orang yang tiada warga negara. Dan banyaklah dia orang keluar merata sekarang ni. Malaysia paling banyak, Thailand ada, Bangladesh paling banyak. Dan Rohingya tidak dibenarkan disebut di Myanmar, diganti dengan Bengali dan berapa ramai yang hilang bertaburan segala di seluruh pelosok dunia ini. Okey tuan-tuan ingat gambar ni? Nama dia Ayran Kurdi, pelarian Syria yang terdampar mati tahun lepas di pantai Turki. Seperti Arab, agak popular gambar ni. Tapi pada 5 Disember kita jumpa lagi satu gambar macam ni juga. Di masa family dia nak pindah keluar, bot yang boleh naik 12 orang dimuatkan 40 orang, masing-masing terlepas, ada ombak mungkin sungai tu. Jarak dia tak jauh, dalam 3 km. Saya dah sampai sana dah. Jauh jumpa, ambil gambar dulu. Bukan kata tak kesian, ambil gambar dulu. Sebab kita perlu beritahu pada dunia apa yang terjadi. Mana kita ada satu Aryan Kurdi Rohingya. Jadi inilah negara yang pada saya agak ke depan sekarang ni dalam isu penganiayaan. Okey, saya tunjuk satu ya. Okey, video ni saya rasa saya tak jumpa dalam FB sebab ini masuk dalam kami punya grup. So ini diambil oleh mereka sendiri. Jadi kita tak sebarkan sangatlah, kita just tunjuk benda kampung tu terbakar. Dia orang tengok je rumah terbakar, lari. Nak buat macam mana? Ya. Sebabnya pun tuan-tuan dah boleh faham lah. It's a rumors, kata dia orang ada serang, ada satu movement serang
balai polis, rampas 52 senjata, 10,000 peluru. Tapi sampai sekarang tiada apa bukti menunjukkan benda tu. Jadi dia lebih pada rumors dan hearsay. Berlaku juga pada tahun 2012. Itu juga sama. Cuba kan. Ini memang kita tak sebarkan, tapi itu datang daripada telefon dari sana. Masa dia kena, mukanya ditakik kat sini budak tu. Ditakik. Dia ambil video, bukan dia tak bantu, dia bantu. Dia ambil video dulu, dia hantar kepada kami. Beritahu dunia, ini kekejaman tentera kafir Myanmar buat. Mungkin tuan-tuan ada jumpa satu video yang mana video yang di selfie tu, yang tunjuk budak-budak kena pukul, orang-orang tua kena sepak dengan askar. Masa saya di Bangladesh, akhbar Bangladesh Daily Star, dia muatkan berita tu. Kerajaan Myanmar mencari askar tu dan dapat tahan askar yang buat selfie tu. Sebab dia orang dulu dia deny, tak ada, kita tak buat apa-apa. Kita akan hantar tim untuk bersihkan balik benda ni. Tiba-tiba keluar pula, Allah bantu dia keluar. Jadi dia orang dah tak boleh buat apa dah sekarang. Semua orang bertanya, kenapa? Kata tak ada, tapi ada. Jadi itu di polisi punya area lah. Tapi kita dari sini kita cuba membantu lah. Saya recall balik, ini sekolah atas tanah dia orang di mana waktu tu bulan 2 tahun lepas. Dan kami dengan duit tuan-tuan yang sumbang dulu pun, kami siapkan sekolah. Dah siap dah sekolah ni, warna hijau lah. Ini papan yang belum siap lagi. Dah siap dan budak-budak dah belajar. InsyaAllah. Saya nak tengok video, saya tunggu video. Okey, tuan-tuan ya. Sekarang ni tajuk saya sebenarnya laluan air mata Rohingya. Di mana saya sampai di situ daripada Cox's Bazar tu ke kamp Kutub Palung tu. Mereka yang baru sampai duduk di tepi jalan. Tak ada rumah. Cuba minta sedikit, tapi tuan-tuan tahulah Bangladesh ni pun miskin juga. 160 juta penduduk di keluasan 56,000 batu persegi. Terlalu padat dengan orang. Dia orang pun segi susah. Jadi bila susah, dia cuba nak minta makanan tepi jalan, tapi kami tak prepare, kami prepare benda yang lain. Satu projek yang proper. Jadi saya tunjuk sikitlah dia punya sedutan ni. Okey, apa yang saya prepare? Kita prepare satu bungkusan macam ni dalam guni ni. Beras, cili, bawang, bawang, cili kering setengah kilo, garam sekilo, minyak sekilo. Kita packkan dalam satu bungkusan tu. Dalam packing tu, kita tunjukkan. Ini semua makanan yang kami dapat dari masyarakat, dari semua orang Malaysia lah, masuk tuan-tuan juga yang ada nyumbang. Kita pack, kita tunjukkan. Beras tu satu bazi tu 10 kilo lah. Kita packing, masukkan dalam ikan. 1,000 pack berjumlah sekitar 40,000. Dia prepare daripada malam sampai ke subuh. Punya banyak. Minyak, bawang, garam.
itu kami serahkan. Ini dia pelarian-pelarian yang baru tiba, kami susun, kami serahkan. Sebab masa tak banyak. Kita bagi nasi limut, sebab sana sekarang winter. Malam mencecah 18-17 degree siang. Okey, mereka ni baru sampai, tak tahu nak buat apa, dia dulu pergi jalan dulu. Cukuplah, tak terlalu sedih lah kalau saya nak ceritakan ini tangan bila kita lalu kita tahan yang kita dah tak prepare satu karung tu kan. Jadi dia bukan macam Malaysia kita boleh beli tepi-tepi jalan kan, yang banyak jual kami tak boleh nak beli. Ni daripada dalam band saya ambil gambar ni, di sepanjang 30 km ni sebahagian. Dan ada saudara-saudara yang datang bila jumpa, dia buat rumah dia. Plastik hitam adalah bateri yang paling popular sekarang di sana. Dinding dia buluh, dia silang-silang kan, dia letak plastik hitam. Dan ni lorong-lorong dia. Besar dalam 6x6 kot dia punya. Tu. Just untuk lepak lantai tanah. Ni camp baru. Ini ada dilaporkan di Harian Metro minggu lepas selama 4 hari. Sedikitlah ikut segmen. Jadi saya masa pergi sana tu saya nak cari bahan untuk bagi tuan-tuan tahu, dan mungkin mereka ni kita akan bantu terus menerus dari kapal yang akan berlayar nanti. Insya-Allah. Sebab negotiation dengan government Myanmar tak jalan. Kita hantar surat dia kata kita tak terima. Dia tak terima. Lepas tu Navy dia kata you don't enter but we don't attack you. So maknanya kita tak akan rapat 30 km dari sisi pantai. International water 30 km. Jadi dia akan terus, kita akan terus pergi ke Bangladesh dan melabur di situ. Kita akan keluarkan barang beribu-ribu tan tu kita akan bagi. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kelapangan boleh bantu mereka ni insyaAllah. Dan mungkin kita akan buat fotografi berterusan insyaAllah. Dan tuan-tuan lagi sekali boleh follow kami di Facebook Silcare dan juga di website dan juga YouTube channel. Ada masa saya masukkanlah video-video itu semua. Dan insyaAllah. Dan yang ni bukan tentera Myanmar, dia orang kata ni macam tentera Myanmar ni. Sebab saya ambil gambar, saya duduk belakang kamera. Kali ni saya nak duduk belakang kamera. Jadi itu Rongya yang ada di tepi jalan dengan anak. Tunggu, tak tahu apa dia tunggu. Apa nak bagi orang Bangladesh tu pun segi miskin. Dia nak bagi apa? Tapi malam dia akan tidur di hutan di belakang. Rumah tak ada. Yang ada rumah yang plastik itu dia akan tinggal di situ. So ini saya nak buat kenangan-kenangan lah. Nak tunjukkan rumah ke anak-anak bahawa kita ni syukurlah kita okey. Mereka tak okey. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kalau ada kesempatan kita jumpa lagi.
Dan mungkin tuan-tuan kalau nak bimbang, mungkin dia dibentangkan macam masa di belakang tu. Dan mungkin Haji Jol nak tutup, ya. Jadi kita tutuplah sebab waktu pun dah belum. Terima kasih banyak-banyak dari sudi dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak pas. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Zulkifli Noijan dan Saudara Syam atas penerangan. InsyaAllah bersama kita bantu dalam kesedihan diharapkan insyaAllah. Saf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. InsyaAllah kita solat zuhur atau solat hajat daripada Ibu Ustaz Puan Farizal Osman yang P3 di Institut Kanser Negara Jawa Tengah. Kita doakan lepas solat zuhur. Terus saja Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. ربنا تجعلنا بعد اللهم استغفر اللهم وأنا jalan ini mula bukanlah kepada ibu kepada puan kepada Rasul yang kini sebenarnya Allah beri mudahan dan kesabaran kepada keluarga ini dan اللهم انك في نور اعيننا ولا تنور اللهم بارك لنا واقواتنا وثبت كلمتنا وزد شكرنا الى اللهم يا مدير الكتاب ويا مدير السحاب ويا من اقدر اذن من علم فاذن من علم ربنا اتنا في الدنيا حسنه الحمد لله.
Iya. Anak dia tak minum. Ni apa? Ready.